Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqadam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jadi pada malam ini kita sambung kelas kita seperti biasa. Modul kedua telah pun berakhir minggu lepas. Jadi pada malam ini kita akan masuk sesi baru dan nota baru telah pun saya kongsikan dalam grup WhatsApp. Untuk permulaan hanya 2 helai saja dulu. InsyaAllah akan menyusul helai yang berikutnya. Jadi malam ini kita masuk Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama untuk modul baru. Jadi bagi yang mahu mengulang kaji bahasa Arab daripada peringkat bawah, boleh juga masuk dalam kelas kita ini. Sebab kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan tajuk Al-Fi'lu Al-Madi, kata kerja lepas. Okey. Jadi saya datangkan di sini satu petikan ringkas. Nak kata satu muka pun taklah panjang sangat. Dan ayat-ayat ini pun sederhana saja. Taklah terlalu mudah. Saya ambil fi'il madhi menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Khalid. Okey? Jadi dalam petikan ini akan saya ketengahkan fi'il madhi secara khusus. Okey, saya bacakan. Madza fa'ala Khalidun amsi. Okey. Saya ulang. Madza fa'ala Khalidun amsi. Okey, soalannya sangat mudah. Okey, apakah yang fa'ala telah lakukan? Okey, Khalid nama orang lah. Amsi semalam. Jadi soalannya semalam Khalid buat apa? Itu bahasa mudah. Okey. Saya guna fa'ala. Nah, fa'ala itu maknanya telah buat, telah lakukan. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam kamus yang selalu saya sarankan, iaitu kamus Al-Farid, kita akan buka bahagian kedua. Okay, bahagian kedua, bahagian pertama kata nama dan maknanya. Okey. Yang bahagian kedua kata kerja, pasangan madhi, mudhari' dan disertakan juga amar serta maknanya dalam dua bahasa. Itu kamus Al-Farid. Sangat bagus untuk mereka beginners. Okey, jadi bila kita tengok dalam kamus Al-Farid, bahagian kedua carilah fa. Lepas tu ain, lepas tu lam. Jumpa fa'ala. Okey. Ditulisnya fa'ala. Diperhatikan lepas kolom yang pertama iaitu fi'il madhi,
Kolom yang kedua, kamus bagi yaf'al. Okey, kolom yang kedua itu al-mudhari', maksudnya kata kerja sedang. Insya-Allah kita akan belajar akan datang. Kolom yang ketiga, kamus al-Farid bagi apa? If'al. Okey. Jadi, yang pertama ni makna apa? Telah buat. Yaf'alu sedang buat. Nah, if'al kita arah orang supaya buat. Buatlah. Okey. Bila tuan-tuan buka kamus lain, dia tak buat 3 kolom. Madhi, mudhari', amal. Hanya cukup dengan fi'il madhi dan mudhari'. Kamus lain begitu. Jadi setiap kamus dia ada manhaj dia tersendirilah. Baik. Jadi bila kita nak cerita yang lepas, baru sekejap berlaku. Baru 2 jam berlaku. Petang tadi berlaku. Semalam berlaku. Lepas sahaja kita akan guna fi'il apa? Al-madhi. Okey, fi'il al-madhi. Baik. Saya bacakan ceritanya. Dhahaba Khalidun ilal madrasati sabahan. Okey, saya ulang. Dhahaba Khalidun ilal madrasati sabahan. Okey, saya terangkan maknanya. Khalid telah pergi ke sekolah. Okey, pada waktu pagi. Jadi dhahaba itu maksudnya apa? Telah pergi. Menjadi kebiasaan. Orang Arab mereka suka mendahulukan fi'il. Kalau mereka buat Khalid dulu, tak ada masalah. Makna pun sama juga. Khalid dhahaba ilal madrasah sabahan. Jadi antara dua tu, mereka lebih suka mendahulukan fi'il. Okey. Begitulah kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim. Wa idh qala Musa liqaumihi. Wa idh qala. Qala itu maksudnya apa? Telah berkata. Qala Rasulullah dalam hadis. Nabi telah bersabda. Okey. Baik. Khalid telah pergi ke sekolah pada waktu pagi, sabahan. Falamma wasala ilaiha. Okey, falamma apabila, ketika, bahasa lama ketika mana, itulah ya. Wasala ilaiha, dia telah sampai. Ilaiha, ke, ila tu ke. Ha itu adalah dhamir. Jadi kalau kita nak rujuk dhamir itu, ha itu muannath. Mesti dirujuk kepada al-madrasah. Jadi bila Khalid sampai ke sekolah, macam itulah ya. Baik. Jadi perkataan wasala, kita buka dalam kamus, carilah bahagian waw. Waw. Lepas tu sa, lepas tu lam. Kamu bagi wasala. Wasala ni tuan-tuan banyak makna. Makna di sini dengan makna telah sampai. Kalau kita baca Quran, waqafa, telah berhenti. Wasala, telah sambung bacaan. Jadi dalam Quran maksudnya telah sambung bacaan. Wasala juga makna yang kedua, telah menghubungkan. Okey. Wasala juga dengan makna telah suaikan. Kalau ada latihan, suaikan jawapan dalam A dengan jawapan dalam B. Begitu ya. Baik. Wasala ilaiha, maksudnya dia telah sampai ke sekolah. Dalam bahasa Arab, bila sebut wasala, kita faham. Okey, yang pergi itu, yang sampai itu ialah lelaki.
Jadi dalam kamus Arab dia ambil wasala. Wasala itu merujuk kepada lelaki. Kalau yang pergi itu perempuan, nanti kita akan sentuh sikit apa perubahan yang berlaku. Okey, pasalnya mudhari'nya dah kamu akan bagilah. Ini saya cuma datangkan contoh je lah ya. Wasala yasilu. Fokus kita kepada fi'il madhi. Saya nak bagi tahu, kamus Al-Fariq dibagi wasala, sebelah dia itu ialah fi'il mudhari'. Manakala yang ketiga, kita akan nampak dia buat sil. Okey. Sil. Ada makna sesuaikan. Sesuaikanlah. Ada makna sambunglah. Baik. Ayat berikutnya. Dakhala Khalidun al-fasla. Dakhala Khalidun al-fasla wa jalasa 'alal kursi. Mana apa? Dakhala masuk. Khalid pun masuklah al-fasla ke kelas. Khalid pun memasuki kelas. Okey. Wa jalasa, dan dia pun duduk. Okey, 'alal kursi, atas kerusi. Okey, saya sengaja datangkan ayat yang simple. Sebab saya bimbang, okey, bila saya datang ayat yang canggih-canggih nanti, mungkin ada orang rasa berat, dia pun tinggalkan kelas. Jadi kita nak ayat yang simple dulu. Okey, baik. Perkataan dakhala memang 3 huruf dan kesemuanya dibaca bagi atas. Okey, dakhala makna apa? Telah masuk. Dan kalau kita buka dalam kamus yang besar-besar, dakhala ini pun banyak maknanya. Okey. Tayyib. Saya guna dakhala Khalidun al-fasla. Okey, terjemahnya Khalid masuk ke kelas ataupun Khalid memasuki kelas. Bagi orang yang bagi terjemahan Khalid masuk ke kelas, kita akan tanya dah. Maksud terjemah dalam bahasa Melayu ada masuk ke kelas, tapi tak ada pun di sini harfu jar. Tak ada pun diguna harfu jar. Baik. Okey. Jadi kalau kita buka dalam kamus dan penggunaan fi'il, ada sebahagian fi'il termasuk dakhala ni. Okey, saya ambil contoh dakhala ya. Bila sebut dakhala Khalidun, Khalid masuk, dia masuk tempat. Jadi kita tak perlu guna harfu jar. Tak terus apa sini. Dia masuk apa? Oh, dia masuk kelas. Okey. Dakhala Khalidun al-fasla. Okey. Dia masuk apa? Dia masuk rumah. Tak? Dakhala Khalidun al-baita. Okey. Masuk apa lagi? Masuk masjid. Tak? Dakhala Khalidun al-masjid. Jadi kalau yang dia masuk itu ialah benda, tempat, ruang, maka kita tak perlulah guna ilah. Terus direct kepada benda itu. Okey. Kalau dia masuk tu dalam satu dalam agama, memasuki agama, memeluk agama maknanya. Itu Quran datangkan contoh dalam surah An-Nasri menggunakan fi, ada harfu jar. Sebagai contoh disebutnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa. Kamu lihat wahai Muhammad, bila Allah beri kemenangan, wa ra'aitan nasa, kamu lihat orang ramai yadkhuluna. Okey. Yadkhuluna, mereka masuk. Lepas tu ada apa? Ada fi.
Yadkhuluna fi dinillah. Okey, al-ayah. Jadi kalau kita tengok dalam Quran, dia guna fi je dah. Jadi masuk ke dalam agama. Jadi tak sama dengan al-faslah masuk dalam tempat. Jadi kalau sebut agama ni benda yang abstrak. Jadi perlu kepada fi lah, ya. Baik. Dakhala itu adalah fi'il madhi. Wa jalasa 'alal kursi, dan dia pun duduk atas kerusi. Okey, perkataan al-kursi itu memang ya bersabdu. Cuma bahasa Melayu ni bila kita pinjam bahasa Arab masukkan jadi bahasa kita, dibuatlah sedikit pindaan. Supaya sebutannya lebih ringan. Kerusi. Mudah sikit. Okey, noktah. Berikutnya, darasa Khalidun al-lughata al-arabiyyah. Darasa Khalidun al-lughata al-arabiyyah. Khalid belajar. Darasa itu maksudnya apa? Belajar. Okey. Dia belajar apa? Belajar bahasa Arab. Okey. Jadi darasa itu maknanya belajar. Jadi bila kita cerita yang semalam mesti guna fi'il madhi. Darasa itu ialah fi'lun madhi. Baik. Jadi ada orang tanya saya. Ustaz, kalau saya baca macam ni boleh tak? Darasa Khalidul lughatal arabiyyah. Boleh ke tidak? Kalau nak baca tak nak berhenti-berhenti. Okey. Saya tadi memang baca, ada kalanya saya sambung, ada kalanya berhenti. Okey. Saya baca darasa Khalidun al-lughatal arabiyyah. Sengaja buat begitu. Nak bagi tahu don itu mesti dibaca dengan tanwin. Kalau kita berhenti-berhenti gitulah. Tapi kalau kita nak baca sambung, nak baca sambung. Dah kita dah tinggi dah belajar barangkali, baca sambung. Jadi di sini kita kena tahu apply nun kecil, don tu. Okey, sebab tu kalau kita bincang yang ni jadi macam serabut sikit. Darasa Khalidunil lughatal arabiyyah. Macam tu jadinya. Sebab tanwin tu memang tak boleh buang baris satu. Tak boleh buang satu. Memang dal itu bertanwin. Okey, baik. Berikutnya wasa'ala ustadahu. Wasa'ala ustadahu Ibrahim. Dan dia tanya. Okey, sa'ala maksud apa? Tanya. Semasa kita belajar pada era zaman dulu, yang belajar muqaddam, belajar Quran, tapi melalui muqaddam. Saya pun memang melalui muqaddam itu juga. Jadi kalau zaman dulu, alif, lepas tu dia ajar alif di atas A, zaman dulu. Alif di bawah I, alif di depan U. Disebutnya A, I, U. Zaman dululah. Okey, jadi setiap zaman dia ada cara yang tertentu, yang barangkali sesuai pada ketika itu. Jadi mana-mana pengajar, alim ulama, bila dia datang berorientasi zaman, dia tengok pula, zaman ni begini. Jadi adalah sedikit pembaharuan. Okey, jadi pendapat yang paling tepat sekali bincang soal alif ni. Okey, bila saya tengok, dia kata alif kalau menerima baris secara tetap, ketika kita berhenti ke dalam bacaan ke, nak mulakan bacaan ke, kalau dia menerima baris secara tetap, dia mesti ditanda dengan hamzah. Jadi baca A, hamzah di atas. Okey, kalau baca I, hamzah ada di bawah. Okey, kalau depan, hamzah di atas juga. Maka dia sebut A, I, U. Okey.
Begitulah ada tanda. Ada tanda hamzah. Jadi begini, inilah cara yang lebih tepat katanya kebanyakan ahli-ahli bahasa dan juga Quran. Tak nafikanlah, tak. Ada sebahagian tempat terpaksa kita guna cara alif atas A dulu. Sebab mereka tak boleh nak terima kadang-kadang tu. Sebab apa? Sebab dah diwarisi. Lama-lama dah mahir, dah lancar dah bacaan. Tak. Lama-lama dah jinak dah hati mereka dengan Quran, dengan ilmu, kita pun masukkan maklumat yang tepat. Begitu cara ini. Okey, jadi bila kita tulis, kataan sa'ala, kalau zaman dulu tulisnya macam ni lah. Tak ada hamzah. Okey. Kalau kataan ini dah siap ada baris, tak ada masalah. Orang akan baca sa'ala. Kalau baris tak ada. Mendatangkan masalah. Sebab apa? Sebab orang akan anggap alif ini sebagai huruf mat. Okey. Jadi kalau tak ada baris, masalah. Jadi keliru. Nak baca sa'ala ke nak baca sa'ala? Jadi kalau nak kata sa'ala, macam ni lah. Tak ada hamzah. Kalau nak kata sa'ala, mesti ada hamzah. Tak ada baris pun, kita akan baca sa'ala. Ini penting hamzah. Apa beza maknanya? Kalau sa'ala ni maksudnya mengalir. Kalau sa'ala, ialah soal, tanya, minta. Jadi hamzah satu itu main peranan besar dalam memberi makna. Okey, sebab itu dalam Quran ada sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Baik. Sa'ala ustadahu. Okey, dia tanyakan, bertanyakan ustaznya Ibrahim yang bernama Ibrahim. Anil kalimatil jadidah. Okey. An ini termasuk dalam 8 huruf asas bagi huruf al-jar. Okey. Kita pernah bincang dulu. Apa nanti kita akan bincang balik. Mana-mana yang kita tak sempat cover sepenuhnya, kita akan bincang balik insya-Allah. Huruful jar. Tuan-tuan biasa dah dengar dah ni. Huruf-huruf yang menarik baris depan kepada baris bawah. Itu namanya huruful jar. Kalau saya sebut al-kalimat. Okey. Dia datang solo je. Begitu je, tak ada pun kataan sebelumnya dan selepas ni. Tak ada apa-apa gangguan. Jadi dibacanya al-kalimatu dengan baris depan lah. Okay, kalau kita tulis alif lam kat depan ni, huruf akhir baca baris satu sahaja. Kalau saya buang alif lam, saya buat kalimatun bacanya. Okey, makna pun ada sikit beza. Beberapa patah perkataan. Yang ni atas ni perkataan-perkataan itu ataupun perkataan-perkataan tersebut. Jadi ini makna umum, ini makna yang spesifik, yang maklum. Baik. Nak beritahunya, bila datang an ni nunnya mati. Okey, an bagi atas, nunnya mati. Jadi kalau nak baca sambung, nak baca sambung bila dia jumpa dengan alif lam, Arab baca ya, ikut Arab. Arab baca baris bawah. Mereka kata lebih ringan. Dibacanya anil kalimat, bukan anun, bukan anat. Anil kalimat. Lepas tu huruf akhir ni berubah sikit. Tak berat pun ya. Tarik ke bawah. Begitu. Anil kalimati. Yang ni kalau dia tak ada alif lam, kekalkan nun mati. An kalimatin. Mudah je. Yang penting bagi depan turun ke bawah. Jadi huruf jar ada berapa? Ada 8. Yang basic. Maksimumnya ada khilaf sedikit.
Ada yang kata sekitar 20. Jadi salah satunya kami an. Makna apa an? Makna berkenaan, tentang, mengenai. Okay, dalam hadis, makna apa? Daripada. An Abi Hurairah. Daripada. Baik. Di sini Khalid tanya ustaznya yang bernama Ibrahim berkenaan perkataan al-jadidah baru. Allati yang fidarsi yang ada dalam pelajaran itu. Pelajaran bahasa Arab yang dia belajar. Nuktah ya. Berikut ini. Fahima Khalidun ad-darsa. Fahima Khalidun ad-darsa. Maknanya apa? Khalid faham pelajaran itu. Di perkataan fahima ini juga fi'il madhi. Jadi fi'il madhi dia bukan mesti semua kena baca baris atas. Ada sebahagian yang tertentu Arab baca huruf tengahnya dengan baris bawah. Contoh yang berikan fahima. Jadi dalam kamus Al-Farid, tuan buka fahima, sebelahnya ada mudhari' yafhamu. Sebelahnya lagi ada amar ifham. Fahima mana apa? Telah faham. Bukan fahama, fahima. Arab baca fahima. Sebab apa? Wallahu a'lam, bahasa mereka. Jadi kita kena akur, patuh, tunduk, ikut mereka. Jadi bahasa mereka. Kalau kita baca fahama juga, tak tahulah. Itu macam mana ke tak? Jadi kalau fahima ni, fi'il yang lain, kita selalu jumpa semuanya yang sama bacaan dengan fahima ni. Huruf tengahnya mati. Contohnya, radiyah. Fi'il juga. Ra bagi atas, ba bagi bawah, ya bagi atas. 3 huruf kan? Fi'il juga. Fi'il madhi. Makna apa? Radiyah telah meredai. Telah meredai. Telah menyukai sesuatu. Radiyah dalam kisah tokoh-tokoh sahabat dia kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah meredainya. Itu title yang besar pada para sahabat. Ada lagi Rahimah. Tokoh fiqh. Dia kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Allah merahmatinya. Al-Imam Malik rahimahullah. Rahimah tu ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Al-Hanafi. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi kataan rahimah itu fi'il madhi. Baik. Wa syakara ustadahu ala juhdihi. Berikutnya wa dan. Wa syakara ustadahu dan dia berterima kasih. Kepada ustaznya. Tengok ya. Bila kita terjemah kadang-kadang muncul kataan kepada. Tapi Arab tak guna pun. Jadi kita kena ikut ustaz yang Arab ya. Terjemah tak ada masalah. Wa syakara ustadahu ala juhdihi fi ta'lim. Dan si Khalid ini dia buat apa? Dia berterima kasih kepada ustaznya di atas usahanya. Usaha ustaznya lah. Ya, fi ta'lim dalam pengajaran, dalam mengajar ilmu tadi. Lepas solat zuhur, saya tak gariskan solat itu, bermakna kata solat itu bukan fi'il. Wa ba'da salatil zuhri, dan selepas solat zuhur, kita sebut solat. Kadang-kadang bahasa Melayu ni kadang-kadang dengar tu bunyi macam kata kerja. Tapi bila tengok arah,
kataan salah, sa, lam, alif, ta marbutah. Okey, dia bukan fi'il. Okey. Kalau fi'il kata macam mana? Kita akan belajar akan datang. Tak apa, saya tulis dulu. Salla. Kalau salla, barulah. Ini maknanya apa? Telah menunaikan solat. Kalau solat, sa, lam, alif, ta. Ta ini salah satu daripada tanda kata nama. Min alamati al-ismi at-ta'u al-marbutatu. Di antara tanda-tanda isim, dilihat di belakang tu ada apa? Ta marbutah. Maka salah ialah isim. Cuma terjemahan pun kadang-kadang kita keliru. Wa ba'da salatul zuhri, selepas salat zuhur, raja'a ila baitihi. Dia pulang ke rumahnya. Okey, raja'a makna apa? Telah pulang. Jadi kita terjemah mudah, dia pulang. Siapa dia? Si Khalid. Ila baitihi, ke rumahnya. Khalid itu muzakkar muannas? Muzakkar. Jadi baca baitihi. Bukan baitiha. Jadi dhamir di sini hi mesti sesuai. Muzakkar juga sebab yang pulang itu Khalid. Fi'il itu muzakkar, dhamir pun mesti muzakkar. Baik, raja'. Kalau tuan-tuan tengok dalam kamus Al-Farid, tak tahulah saya belum cek kata ini. Dalam kamus yang lain, raja'a ini dia ada beberapa makna. Memanglah makna yang pertama, makna pulang. Makna pulang, balik, kembali. Okey. Makna yang kedua, raja'a ni maksudnya merujuk. Bagi orang yang ada masalah perkahwinan, tiba-tiba berlakulah perceraian sebagai contoh. Jadi kata raja'a ini boleh juga dengan makna dia rujuk balik kepada status perkahwinan dia. Okey, raja'a yang ketiga dengan makna memulangkan ataupun mengembalikan. Okey, dia boleh makna pulang dan boleh memulangkan barang. Itu raja'a. Sebab itu dalam surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Kalau kita baca surah As-Sajdah, okey. Ayat ini terletak di sebelah kiri atas. Okey, ayat yang ke-12. Okey. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na. Okey. Jadi kalau kamu lihat orang-orang kalau kamu lihat, dia kata ketika orang yang jahat, yang berdosa, dia tunduk di depan Tuhan mereka kerana kerun takut akan azab yang akan ditimpa kepada ini. Dan mereka pun merayu kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Dia kata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Absarna, kami telah lihat dengan mata kami. Apa yang akan kami hadapi, iaitu azab. Wa sami'na, dan kami dengar sendiri dah. Ada yang dah dicampak ke dalam neraka meraunya. Kami dengar bunyi api neraka ni. Jadi orang ni merayu. Dia kata apa? Farji'na. Maka kembalikanlah kami ya Allah ke dunia. Na'mal salihan. Kami janji, kami pasti melakukan amal baik, amal salih. Inna muqinun, sekarang
Dah, kami telah yakin betul apa yang kamu katakan dulu ya Allah. Itu. Jadi dalam ayat ini farji' maksudnya kembalikanlah, pulangkanlah. Hantar balik kami ya Allah. Jadi kataan raja'ah boleh dengan makna kita pulang ke rumah ataupun kita pulangkan barang. Dua-dua boleh. Okey. Jadi di sini kita ambil makna pertama lah. Raja'a ila baitihi, dia pulang ke rumahnya. Wa tanawala, dia buat apa lagi? Dan dia makan. Al-ghada'a, makanan tengah hari, lunch. Tanawala ni fi'il madhi. Tapi hurufnya ada berapa tu? Ta, nun, alif, waw, lam. Ada 5. Jadi fi'il madhi tuan-tuan, kita tak akan belajar yang 3 sahaja. Dia akan bertambah 3 jadi 4. Kata lain pula jadi 5. Lepas tu jumpa pula kata lain 6. Kita akan belajar sampai begitu. Jadi tanawala ni maksudnya apa? Ambil. Kalau ambil sesuatu boleh tanawala, ambil obat boleh. Kalau makanan maksudnya makan, kalau minuman maksudnya minum, tu tanawala. Jadi watana wala, dan dia pun ambillah atau makanlah makanan al-ghada, lunch. Thumma, kemudian. Ya, kataan thumma ni sangat familiar dalam Quran pun banyak. Thumma yuhyikum, thumma yumitukum. Dalam Quran. Thumma, kemudian yuhyikum, dia menghidup kamu. Thumma yumitukum, kemudian dia mematikan kamu. Okey, itu banyak dalam Quran. Okey, thumma sa'ada ummahu, kemudian dia tolong maknya. Okey. Jadi tanawala, kita bilang berapa? Wahid, isnan, thalatha, arba'ah, khamsah. Ada 5. Okey. Manakala sa'ada bilang sin, alif, ain, dal. Ada berapa ya? Ada 4. Jadi mana-mana yang dah ada kamus Al-Farid, nak cari kata tanawala, cari sahaja daripada ta, nun, alif, waw, lam, dapat. Kalau nak cari sa, ada cari saja sin, alif, ain, dia dapat. Itu kamus Al-Farid mudah bagi beginners. Tapi kalau kita buka kamus Al-Marbawi, yang konvensional, yang tradisional sikit, adapun kamus Al-Munawwir Indonesia punya, adapun kamus Al-Jadid, adapun kamus Muhammad Yunus Arab Melayu Indonesia, semua mengikut root word. Bermakna kalau kita cari sin, alif, ain, dah tak akan jumpa. Nak cari macam mana? Cari daripada root word dia. Cari huruf asal, huruf dasar, iaitu yang 3 huruf. Apa dia? Cari daripada sin, lepas tu ain, dan alif ini dikira sebagai huruf tambahan. Gitu. Sistem kamus lain. Okey, begitulah yang ni. Cari yang nun, waw, lam. Baru jumpa. Okey, baik. Jadi saya tak nak bincang panjangnya tu, nanti pening. Thumma sa'ada, kemudian dia tolong ummahu, maknya, fi, dalam tanzifil bait, dalam membersihkan al-bait, rumah. Okey. Yang saya gariskan sa'ada memang itu fi'il. Okey. Manakala tanzif itu bukan fi'il. Cuma bunyi terjemahan itu seperti fi'il. Wa ba'da salatil asri, lepas solat asar, kharaja ilal mal'abi, dia keluar ke padang ataupun ke tempat permainan. Okey, jadi kalau kita tengok, bahasa Arab ni bahasa yang sangat menarik sebenarnya. Kalau kita tengok dia punya word dalam kamus, kalau main, la'iba. Dia punya fi'il madhinya, ya, la'iba, makna apa? Telah main. Jadi kalau tuan-tuan nampak, ya, ada mim kat depan. Lepas tu dibaca mal'ab, ada perubahan barilah sikit. Jadi mim ini merujuk kepada tempat. Dari tempat main.
Kadang-kadang taman permainan, tempat permainan, kadang-kadang kata padang. Jadi mim itu menunjukkan tempat. Baik. Samalah kalau kita kata, nah, sajadah telah sujud. Masjid tempat sujud. Gitu. Jadi ada mim biasanya merujuk kepada tempat. Kataba makna apa? Ini familiar. Kataba telah tulis. Maktab makna apa? Tempat tulis. Kita faham nature lah. Kadang-kadang makna keduanya pejabat. Okey. Baik. Wa marasa riyadatal jari. Dan marasa. Okey, marasa saya gariskan. Bermakna itu ialah fi'il. Fi'il madhi juga. Tapi ada 4 huruf. Marasa. Min, alif, rasi. Ini 4 huruf. Ini fi'il ya. Baik. Makna apa marasa? Practice. Dan dia practice riyadatal jari. Riyadah. Riyadah ni bahasa Arab semuanya. Okey, diambil dah jadi kebiasaan bagi kita. Kita sebut riyadah. Riyadah ni sukan, bersukan, beriyadah. Melakukan senaman. Boleh lain. Al-jari jogging. Okey, ma'a bersama akhihi as-saghiri. Kalau saya baca sambung, ma'a akhihi as-saghir. Okey, bersama saudaranya yang kecil. Bahasa mudah bersama adiknya. Okey, nuktah. Okey. Jadi marasa itu apa dia? Fi'il. Jenisnya fi'ilun madhi. Maknanya melakukan exercise. Okey. Wa fil laili pada waktu malam. Adapun di sebelah malam. Zahaba ilal musalla. Jadi kata zahaba telah pun kita jumpa di awal, saya tak garis dah berulang ni. Okey, zahaba dia pergi ilal musalla ke musalla. Ke surau lah ya. Ma'a walidihi bersama dengan ayahnya. Wa akhihi dan adiknya tadi. Okey, li adai untuk menunaikan salatil maghribi wal isya, sembahyang maghrib dan isya. Ini mungkin sebelum PKP lah. Baik. Jadi perkataan al-musalla ya. Jadi saya sebut kalau telah sembahyang sebut apa? Salat. Nah, kita belum jumpa lagi perkataan ni dalam teks ni, tak apa. Saya sebut itu tanda lah mana-mana. Salat, maknanya apa? Telah menunaikan solat. Jadi kalau saya tambah mim kat depan, nah, mim ini biasanya menandakan tempat, makna tempat. Musalla maksudnya tempat sembahyang. Masuk alif lam. Okay. Baik. Wa ba'da salati, dan selepas solat, okay. Tanawala Khalidun, Khalid makan. Okey, al-asya'a dinner. Jadi kalau kita baca al-i maksudnya waktu isyak, solat isyak. Okey, kalau kita baca al-a maksudnya makan malam. Bagi berubah maknanya berubah sedikit. Tapi masih lagi dalam konteks malam. Nah, bukan makan siang hari lah. Okey, jadi perkataan isyak ada dalam Quran? Ada. Kalau isyak dalam Quran ada. Contohnya, kalau asyak tak ada. Kalau isyak ada, iaitu dalam surah Yusuf. Ya, dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf dibuang dalam perigi. Pada adik-beradik mereka, adik-beradik Yusuf yang dengki ni, yang buat jahat ni. Mereka balik, mereka longor darah apa, kambing kot. Yang disembelih, mereka pun kata ini baju Yusuf, kesan darah Yusuf, kan yang dibaham oleh serigala. Jadi mereka pun datang jumpa ayah selepas waktu isyak. Quran sebut
Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Itu dalam Quran sebut. Yang mereka datang menemui ayah mereka Nabi Yaqub alaihissalam dalam keadaan menangis pada waktu Isya. Baik. Jadi kalau makan tengah hari sebut apa tadi? Al-ghada. Kalau makan tengah hari sebut al-ghada. Makan malam al-isya. Okey. Jadi kita baca bagi atas saya. Sebab tu kalau makan pagi lah, sarapan breakfast, disebutnya al-fatur. Gitu. Cuma ada dalam kamus ada sebut al-fa boleh juga dibaca dengan al-fu. Jadi adalah perbincangan. Saya tak nak bincang panjangnya tu. Ada yang kata dia ada beza sedikit, tapi secara umumnya dua-dua boleh. Jadi saya lebih suka kalau saya baca makan malam al-a, tak makan tengah hari al-gha. Kalau makan pagi breakfast saya akan baca al-fa. Saya akan seragam. Okey, al-fa tu dalam Quran ada. Ini tak ada. Ini ada. Al-ghada ada. Kat mana? Dalam surah Al-Kahfi. Kisah Musa alaihissalam dengan pembantu dia, budak muda. Dia diarah oleh Allah untuk pergi mendapatkan ilmu, menuntut ilmu daripada seorang hamba Allah. Yang bukan taraf Nabi pun, tapi ilmunya sangat tinggi. Status Khadir itu khilaf. Ada yang kata dia orang soleh, ada yang kata Nabi, kita abaikan. Tak apalah. Janji Musa diarahkan untuk mencari Khadir. Okey. Jadi mereka bawa bekal. Bekal apa? Bekal ikan. Waktu Quran kata, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Okey. Jadi bila Musa dan pembantunya tadi sudah melepasi Majma'al Bahrain, tempat pertemuan dua laut. Terlepas dah. Telajak dah. Musa pun kata, penat dah kita ni. Lama daripada pagi tadi berjalan ni. Dah. Rasa lapar dah ni. Nak tiba lapar juga dah. Dah kita berehat dulu lah. Kita berehat dulu. Mana tadi ikan tadi yang kita bawa? Mana makanan? Boleh makan dulu. Kata Musa AS. Jadi pembantu dia kata, tak ada dah. Masa kita berhenti tadi dulu. Dah. Saya letak bekal tu ada batu, tiba-tiba dia menggelosor masuk. Batu tiba-tiba dia masuk ke alur tu terus ke laut. Mula-mula dia dah sampai dah tempat Majma'al Bahrain tu, tapi tak perasan macam tu tempat sepatutnya. Okey, jadi disebut ghada'ana, maksudnya apa? Atina ghada'ana, bawalah makanan tengah hari kita. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kata Musa, kita sudah pun sangat penat dengan perjalanan yang jauh ini. Okey, baik. Berikutnya, thumma, dia makan malam bersama keluarganya. Thumma raja'ad durus. Kemudian dia pun mengulang kaji pelajaran. Okey. Kataan baru di sini apa dia? Raja'a, saya gariskan. Yang tadi kita jumpa raja'a tau. Raja'a maksudnya apa? Ulang. Kembali. Tapi kalau banyak sikit. Raja'a, mengulang kaji. Jadi kadang-kadang ada huruf tambahan satu, maknanya berubah. Kena hati-hati lah ya. Kena baca biar panjang betul, nampak jelas. Raja'a. Pendek, raja' laju.
Okey, wa fi sa'atil 'ashirati wan nisfi, dan pada pukul 10 malam. Kita dah belajar sesi yang lepas dah membilang jam dah. Membaca masa pukul berapa? Pukul 10, 10 suku, 10:20, 10:30 kata macam mana. Dah. Okey. Wa fi sa'atil 'ashirati wan nisfi, pada pukul 10 malam, 10:30 malam. Nisfi tu maksudnya apa? Separuh. Malam. Setengah lagi. Lailan, malam. Dakhala, dia masuk. Dakhala telah pun dijumpa atas, jadi saya pun tak gariskan dah. Dakhala, dia masuk. Ghurfata naumihi, bilik tidurnya. Ghurfata maksudnya bilik. Naum, tidur. Hi itu nya. Masuk bilik tidurnya. Okey. Jadi naum itu bukan fi'il. Okey. Yang fi'ilnya fi'ilnya sebenarnya ada belakang satu lagi, saya lupa garis. Nama di hujung tu dan juga istighfar. Tuan-tuan tolong gariskanlah, saya lupa. Okey. Wa qara'a suratal mulk, dan dia buat apa? Dia baca. Qara'a suratal mulk, dan dia baca surah al-mulk. Siapa baca? Si Khalid. Okey, qara'a. Jadi perkataan qara'a itu qaf, ra, mesti hamzah tepat atas alif. Jangan baca, jangan tulis hamzahnya di belakang. Sebab ada orang dia tak tahulah. Dia selalu cuai letak hamzah kat sini. Ada hamzah kat bawah ni, kat sini lagi. Ada langsung tak ada hamzah. Jadi tak patutlah ya. Mesti alif yang tetap dibaca sepanjang masa, waqaf ke, ibtida' ke, di hujung ke, mesti ada hamzah. Qara'a. Dan dia baca surat al-mulk, baca surah al-mulk, tabarakalladzi itu. Wastaghfara, gariskan. Wastaghfara, dan dia minta, dia beristighfar. Rabbahu, kepada Tuhannya. Minta ampun kepada Tuhannya. Beristighfar maksudnya astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim itu maksudnya. Thumma, kemudian, nama, kemudian dia tidur. Nama ada 3 huruf, nun, alif, mim. Itu fi'lun madhi. Ada juga fi'il madhi yang kita akan belajar. Hurufnya mati. Contohnya nun, alif, mim, tengahnya mati. Mungkin di belakang pelajaran akan datang kita akan jumpa lagi huruf akhir pula mati. Begitu. Okey. Jadi qara'a 3 huruf, istaghfara itu 6 huruf. Nama 3 huruf. Baik. Ada orang tanya, istaghfara itu sebab apa dah baca wa istaghfara? Okey. Alif, sin, ta, ghin, fa, ra. Alif yang depan ni, okey, yang depan itu kosong, langsung tak ada hamzah di atas maupun di bawah. Tak boleh tulis. Tak boleh. Baik, kalau tak boleh, dah hari ni baca macam mana? Kalau kita mulakan bacaan daripada alif ini, kita akan baca mengikut kaedah huruf yang ketiga. Mana huruf ketiga? Yang ni alif, huruf yang pertama, sin, huruf yang kedua, ta ni huruf yang ketiga. Jadi kalau huruf tiga bagi depan, alif kena baca bagi depan. Kalau huruf tiga, 1, 2, 3, baca berbagi depan, alif ni baca depan. Okey. Kalau huruf tiga ni, barisnya baris bawah. Bagi bawah. Alif ni baca, baris bawah juga. Bagi bawah. Kalau huruf tiga ni bagi atas. Okey. Jadi alif pun baca bagi bawah. Saya ulang balik.
Kalau huruf 3 depan, alif depan. Huruf 3 bawah, alif ni baca bawah. Huruf 3 bahagian atas, alif ni baca bawah juga. Bawah, bawah. Atas, bawah juga. Okey, alif ini nama betulnya, nama rasminya yang sepatutnya kita sebut bukan alif. Bentuknya alif. Okey. Namanya ialah kita kena tahu hamzatul wasli. Namanya hamzatul wasli. Bahasa mudah, hamzah wasal. Hamzah wasal. Dalam Quran, hamzah wasal, kita selalu jumpa, dia akan ditanda dengan kepala sa. Memang tidak ada baris baginya dalam Quran. Tak ada kosong. Nak baca macam mana? Ikut kaedah huruf yang ketiga. Baik. Jadi kalau sebelum hamzah wasal itu ada waw. Bermakna hamzah wasal duduk di tengah bacaan. Maka tak perlu disebut. Tulis mesti. Jadi waw akan lompat terus kepada sin. Begitu. Jadi saya baca wa qara'a suratal mulki wastaghfara rabbahu. Bukan wa istaghfara. Okey? Wastaghfara rabbahu. Thumma nama, kemudian dia pun tidur. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi selesai teks. Jadi sebelum saya teruskan kepada jadual di bawah, okey, saya nak buka kepada soalan. Okey. Siapa-siapa yang nak tanya, dipersilakan. Ustaz, saya nak tanya. Okey. Dalam setiap fi'il madhi yang mujarrad 3 huruf tu terdapat satu domir kan yang ghaib. Ya. Kalau yang jika fi'il madhi tu mazid yang ditambah dengan huruf bertambah jadi 4, adakah dia juga bersambung dengan domir yang ghaib tu? Okey. Jadi dhamir ghaib itu tetap adalah bagi fi'il yang 3 huruf ataupun 4 huruf, 5 huruf dan sampai 6 huruf. Dhamir itu tetap ada. Kalau kita i'rab nanti mesti ada sebut. Kita kata fi'lun madin. Lepas tu kita sebut wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Dia ada. Tetap ada. Okey, bagus soalan tu. Soalan lain? Okey Ustaz, satu lagi macam yang fi'il madhi, fi'lun madin kharaja. Okey. Dia yang kharaja ni mujarrad kira kan? Okey. Bila jadi mazid dia ditambah satu huruf dengan wazan jadi af'ala, jadi akhraja. Akhraja jadi betul lah maknanya kan? Okey, betul. Okey. Jadi soalan tu kita akan masuk nanti dalam apa mungkin muka surat 3, 4 kita akan cerita sikitlah tentang huruf-huruf yang berlaku penambahan. Apa saya jawab sikit. Kalau sebut kharaja, dia 3 huruf. Jadi dalam nota 1, 2 ni saya belum lagi munculkan istilah mujarrad mazid, belum lagi. Nanti kita akan masuk. Okey, saya terang sikit. Kharaja ni dia memang huruf asal. Kha, ra, jim. Kha ini sebenarnya dia duduk pada huruf fa. Mengikut acuan dia. Fa. Lepas tu ra ini dikira duduk pada tempat ain. Lam, jim duduk pada lam. Jadi biasanya kalau kita belajar dalam bidang ilmu sharaf, kita akan jumpa akan datang beberapa wazan. Contohnya kharaja berdasarkan kepada wazan fa'ala. Itulah ya. Di fa'ala ni kesemua 3 huruf ini huruf asal. Belum ada lagi sebarang huruf tambahan. Yang disebut sebagai fi'il mujarrad. Baik.
Di kharaja ni maknanya apa? Telah keluar. Jadi yang 3 huruf ini kita akan jumpa dalam bab tambah-tambah tu. Ada penambahan yang berlaku menggunakan alif bertanda hamzah di awal. Ditambah dengan hamzatu qat'in. Okey. Datang sebelum kharaji. Bila tambah hamzah depan, lepas tu kha ini dimatikan. Ra bagi atas, jim bagi atas. Maka dibacalah akhraja. Jadi wazan baru terbentuk. Okey, jadi ahli saraf kata akhraja ini dibentuk berdasarkan wazan af'ala. Begitulah ya. Jadi makna pun berubah. Kalau kharaja dia telah keluar. Kita buat ayat contoh kharaja Muhammadun. Muhammad telah keluar. Okey, kalau akhraja Muhammadun, Muhammad telah keluarkan qalaman. Qalaman sebatang pen. Min jaibihi, dari poketnya. Jadi ada benda yang dia keluarkan. Akhraja Muhammad zakata amwalihi. Dia keluarkan zakat harta ni, contoh. Jadi ada barang yang dia keluarkan. Baik, kalau kita tengok dalam bidang ilmu hadis, dalam bidang ilmu hadis, kita tengok ada satu istilah. Bukan kharaja, kharaja. Tambahannya itu bukan dengan hamzah, tapi dengan syaddah. Maka dia berdasarkan wazan fa'ala. Begitu. Jadi apa makna kharaja? Ahli-ahli hadis ini, mereka tengok hadis, mereka cari keaslian hadis ini. Rawinya macam mana, adakah ada masalah. Jadi mereka pun semak status hadis ini dengan begitu cermat. Maka muncullah satu istilah dalam hadis, at-takhrijul hadis. Takhrij al-hadis. Itu satu proses untuk keluarkan hadis yang mana statusnya sahih, hasan, dhaif, dhaif jiddan dan sebagainya lah. Itu dalam bidang takhrijul hadis. Okey ya. Baik. Jadi kalau tuan-tuan ada masa kat rumah, bolehlah tengok jadual yang saya berikan ni. Muka surat 2. Jadual tu saya tulis al-af'alul madiyatu, fi'il madhi. Kalau fi'il satu sebut al-fi'lu, kalau fi'il banyak disebutnya al-af'al. Okey, kata kerja lepas al-madiyah itu. Al-thulathiyatu, yang saya senaraikan di bawah itu semuanya 3 huruf. Cuma tuan-tuan tambahlah satu lagi, nama saya terlupa tulis di bawah yang al-thulathiyah. Atau al-rubaiyah, saya buat situ sa'ada, yang saya petik daripada petikan atas. Banyak lagi contoh lain, tapi ambil yang tu dulu. Lepas tu al-khumasiyah saya buat tu yang 5 huruf, tanawala. Okey. Berikutnya as-sudasiyah, istaghfara. Alif, sin, ta, ghin, fa, ra. Alif yang depan tu namanya hamzah wasal. Jadi bilangan alif, sin, ta, ghin, fa, ra itu semua sekali berapa? 6 huruf. Maka dinamakan as-sudasiyah. Adapun kalau satu al-fi'lu as-sudasi, kalau banyak al-af'al as-sudasiyah. Baik. Jadi untuk mukadimah malam ini saya rasa cukuplah setakat ini dulu. Okey. Jadi kalau tuan-tuan ada masa, boleh cuba buat latihan yang di bawah itu. Latihan sangat mudah. Apa dia? Saya buat zahaba Khalidun. Khalid telah pergi. Kalau tukar kepada Aisyah, zahabat Aisyatu. Aisyah telah pergi. Jadi adalah perubahan. Nama orang perempuan, fi'il pun tambah ta di hujung. Okey, jadi arahan soalan dia apa dia? Lahidil mithal al-atiyah, perhatikan contoh berikut. Marji' ila an-nas sabiq. Kemudian kembali balik kepada petikan yang lepas yang atas tadi. Wa hawwil, dan tukar. Khalidan
Khalid dalam teks tu ila Aisyah. Jadi tuan-tuan dalam masa seminggu boleh tengok ya teks tu balik. Tukarlah Khalid kepada Aisyah. Jadi fi'il akan bertukar. Dan jangan lupa, bila tukar fi'il, mungkin di sana ada dhamir, kata ganti nama. Dhamir hu, he ke, kena ambil kira juga. Okey, jadi untuk malam ini cukup setakat itu. Ustaz, ya saya. Boleh tak saya tanya? Dalam fi'il ni kan, fi'il ni ada yang sahih, ada yang mu'tal. Boleh tak Ustaz explain? Kalau kita explain itu panjang tu, saya tekan sikit je. Okey. Dia kalau sahih ni, dia ada beberapa jenis jugalah. Dia ada sahih salim, dia ada sahih jenis mahmuz. Mu'tal ada 3 jenis. Mu'tal ni maksudnya dia ada huruf sakit. Ada alif tengah ke, ada waw di depan ke. Lepas tu ada alif maksurah di hujung ke. Lepas tu ada ya di depan. Itulah. Mungkin kalau alif di tengah ni mungkin qala. Dia ada huruf sakit di tengah. Kalau wa ni depan mungkin wasala, telah sampai. Kalau ya di hujung mungkin jara, telah jogging. Kalau ini ya sara, ya sira. Ada contoh yang jangan lupa. Tapi yang 3 depan ni banyak. Jadi inilah di antara contoh huruf yang sakit. Alif waw ya tu. Okey. Jadi ada yang duduk di tengah, duduk di depan, dan ada yang duduk di hujung. Jadi fi'il yang ada huruf sakit ni sebenarnya memang menyukarkan kita dalam situasi tertentu, terutamanya bila kita nak tukar daripada huwa jadi huma jadi hum. Di situ ada masalah sikit. Masalah tentang baris. Gitu. Dan ada kadang-kadang huruf yang perlu kita buang. InsyaAllah kita akan belajar akan datang. Boleh ya? Boleh. Okay. Jadi kita tutuplah majlis kita malam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu warudduhu ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma kshif 'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala' wal fahsya'a wal munkar. Allahumma 'afina fi abdanina. Allahumma 'afina fi sam'ina. Allahumma 'afina fi absarina. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama juga.